Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sahabat-sahabat sekalian. Saya ingin menceritakan tentang Brunei. Brunei adalah salah satu lambang yang bersejarah bagi masyarakat Melanau. Brunei telah dijadikan tempat persemadian orang-orang bangsawan Melanau pada masa dahulu, tetapi tidak lagi diamalkan pada masa sekarang. Hal ini kerana masyarakat sekarang lebih bertamadun berbanding dengan masyarakat zaman dahulu. Ramai yang menjadi korban daripada pembinaan Brunei ini. Tetapi cerita yang unik mengenai Brunei ini telah menarik minat ramai pengkaji untuk mengetahui lebih mendalam lagi tentang Brunei. Menurut penduduk kampung Tilian Mukah, penggunaan Brunei telah dihapuskan apabila fahaman dan pengajaran agama mulai bertapak di Mukah, dan juga kerana arus kemodenan apabila kajian yang dilakukan oleh pelajar kursus etnografi visual pada tahun 2011, kebanyakan penduduk tidak mengetahui mengenai cerita di sebalik Brunei, kerana penggunaan Brunei ini sudah dihapuskan beratus-ratus tahun dahulu. Di Mukah masih terdapat kesan sejarah Brunei yang terus berdiri teguh di kawasan kampung Tilian Tengah Mukah. Ada di antaranya Sudah Haus di Mamah usia kerana terdedah pada hujan dan terik matahari. Menurut sumber dari Ketua Kampung Tilian Penghululai, dari sumber yang pernah beliau perolehi iaitu Noraini Mahyan, menurut beliau pada masa lampau Brunei dijadikan tempat persemadian terakhir untuk golongan orang yang dihormati kaum Melanau atau golongan raja, bangsawan, pemimpin-pemimpin besar dan saudagar-saudagar yang bersifat dermawan kepada masyarakat ini. Brunei hanya diperbuat daripada kayu belian yang besar dan cukup tua, kerana kayu jenis ini tahan lama kepada cuaca panas dan hujan hingga ratusan tahun. Pada tiang Brunei dikorek 2 atau 3 lubang. Lubang di bahagian bawah dan tengah dihaskan untuk menempatkan mayat atau rangka tulang si mati dan barangan bernilai sebagai bekalan di alam lain. Sementara lubang di bahagian atas dikaskan kepada hamba abdi atau orang-orang yang terpilih khas oleh si mati sewaktu hidupnya. Di bahagian luar tiang Brunei biasanya dilakar indah ukiran bermotifkan binatang seperti naga, harimau, ular, tikus dan sebagainya. Tertalok kepada kedudukan pemiliknya, Brunei menjadi kebanggaan golongan bangsawan sebagai manifestasi tentang kedaulatan, ketinggian darjat, pengaruh kekayaan sewaktu hidup masyarakat Melanau. Dari kalangan orang kebanyakan turut berbangga kerana ia merupakan imej dan kepribadian kaum yang melambangkan ketemadunan mereka pada waktu itu. Proses membuat Brunei mengambil masa yang lama. Selain menuntut kesabaran dan kesetiaan kepada raja atau kumpulan yang hebat-hebat, mereka perlu pergi mencari kayu belian di dalam hutan tebal dan terpaksa membawanya hingga sampai ke kampung
Pembuatan untuk membuat dan mencari jerunai perlu dilakukan segera apabila ada orang berkedudukan itu sakit atau meminta ia dibuat segera. Mereka seakan tahu bahawa maut hampir datang menjemput si pesakit kerana waktu itu tidak ada perubatan lengkap kecuali merujuk kepada bomoh atau dukun. Kemampuan bomoh dan dukun amat terbatas, tetapi keupayaan mereka yang bersandarkan kepada kuasa gaib kadangkala mampu menyembuhkan pesakit. Sebelum jerunai didirikan, nyanyian lagu tradisional terlebih dahulu didendangkan untuk diperdengarkan kepada para tetamu. Kemudian barulah lubang digali untuk menempatkan tiang tersebut. Sebelum upacara menegakkan jerunai dilakukan, para petugas terlebih dahulu menggali lubang sedalam 2 meter di tempat yang telah ditetapkan dan mengadakan upacara khas agar roh memberkati segala usaha mereka. Seorang hamba abdi perlu dihumban ke dalam lubang tempat jerunai hendak dipacak. Pada ketika itu suasana sayu menyelubungi keluarga diraja dan hamba abdi. Raungan serta tangisan yang kuat kedengaran di kawasan tanah perkuburan sebagai simbolik agar roh si mati sejahtera sampai ke alam lain dan tidak akan mengganggu mereka yang masih hidup. Selain itu, pengkaji juga mempunyai maklumat yang sedikit berbeza dari penduduk kampung Telian, iaitu jerunai ini dibina menggunakan kayu belian yang boleh tahan lama. Sekiranya ada golongan bangsawan yang meninggal dunia, barulah jerunai ini dibangunkan. Untuk membangunkan jerunai ini memerlukan tenaga yang banyak dan kuat kerana bukan mudah untuk menaikkan batang jerunai ini. Batang jerunai ini akan digunakan untuk mengiringi orang bangsawan yang telah meninggal dunia. Beliau juga menyatakan bahawa seketika waktu dahulu, iaitu seorang budak yatim piatu akan menjadi korban. Budak tersebut akan digantung pada tengah-tengah 2 tiang untuk dibangunkan untuk mengembumikan golongan bangsawan yang meninggal dunia. Budak tersebut dikatakan akan digantung sehingga budak tersebut meninggal dunia. Menurut kepercayaan orang kampung lagi, budak itu adalah pengiring golongan bangsawan yang baru meninggal dunia. Sebelum budak itu meninggal, siapa saja yang melalui di antara kedua jerunai itu, mereka akan berkayuh sekuat hati di bawah budak tersebut. Hal ini bertujuan percikan air yang dikayuh terpercik sehingga masuk ke dalam mulut budak tersebut untuk menghilangkan kehausannya. Perkara ini akan berlaku sehinggalah budak tersebut meninggal dunia. Banyak kajian sudah dilakukan mengenai jerunai ini. Salah satunya adalah kajian yang dilakukan oleh Dr. Jennery Amir pada tahun 1970 dan 1980. Daripada kajian yang dilakukan, hamba abdi yang dijadikan korban melontarkan rasa marah dan sumpah serakah sambil meminta belas agar air sungai sampai kepada mereka walaupun setitik. Keratan lagu sumpah serakah mereka itu, datanglah dekat padaku, takkan kamu tak kasihani aku. Aku amat haus dahaga, aku bukan hamba abdi kamu. Angkatlah pengayuhmu tinggi-tinggi agar percikan air dari pengayuh itu dapat menghilang sedikit dahagaku. Kusumpahkan agar sesiapa daripada kamu yang menyiksa aku atas dosa yang tidak pernah aku lakukan, aku sumpahkan tidak seorang pun daripada kamu, anak-anak, cucu-cucu cicit kamu akan selamat. Begitulah sumpah orang yang telah dianiaya oleh
keluarga bangsawan dan diraja di masa itu, di zaman tamadun Melanau. Lokasi ini berada di Mukah dan saya adalah bangsa Melanau juga, dan saya pernah mendengar cerita ini. Cerita ini diceritakan kepada bangsa Melanau, kepada sesiapa saja, satu mulut ke satu mulut. Begitulah kisahnya. Oke, itu saja dari saya, kisah Derunai. Batang Derunai ini ada di Kampung Telian Mukah, di kawasan Lamindana. Boleh dilihat kerana ia masih hingga kini batang itu berdiri tegak. Okay, bye. Itu saja dari saya.